وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap kali kita berada dalam majlis ilmu, maka jangan kita lupa untuk terlintas di hati kita ataupun niat di hati kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Apa saja kerja buat kita tuan-tuan, jangan kita lupa semata-mata niat ataupun niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di kalangan kita ataupun ramai di kalangan kita yang terlepas peluang untuk kita jana pahala, untuk kita kriak pahala, untuk kita dapat pahala, biasanya kita terlupa niat. Sama ada niat itu ibadat khusus ataupun ibadat am. Biasanya ibadat khusus kita ingat, sembahyang ingat niat, wuduk ingat niat, puasa pun niat ingat. Tetapi ibadat lain tu dia terlupa niat. Gosok gigi terlupa niat, basuh kencing terlupa. Bukan niat sahaja aku basuh kencing kerana Allah Ta'ala, tapi dia ada cara dia lah. Kerja, keluar pagi balik petang, 7 jam berada di tempat kerja kita, dapat duit sahaja, dapat income sahaja, tapi pahala tidak ada sekiranya niat kita tidak terlupa kita niat. Itu penting, niat. Kerana niat itu menentukan syarat ataupun ketetapan yang Allah beri kepada kita untuk dapat pahala. Baik, kita akan terus sambung tuan-tuan. Kita akan sambung tajuk yang terakhir. Tajuk baru. Tajuk baru, muka surat 20. Muka surat 20 di bawah sekali kita dah masuk tajuk baru, soalun macam mana percaya dengan malaikah. Kan? Tu. Jadi kalam ini, sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kita dah selesai minggu lepas ataupun bulan lepas. Masuk bulan ni kita akan masuk tajuk baru dalam prinsip ataupun teras yang kedua. Kita ada 6 teras semua dalam sistem kepercayaan kepada Allah Ta'ala ini ataupun beriman kepada Allah ini. Dia ada 6 teras, ada 6 rukun. Maka kitab akidah ini dia membincangkan setiap satu demi satu rukun secara detail. Cuma di kalangan 6 teras itu, 6 rukun itu didetailkan oleh ulama kita ini hanyalah 2 teras sahaja, 2 rukun sahaja. Yang pertamanya beriman kepada ketuhanan ataupun beriman kepada Allah Ta'ala. Caranya macam mana, prosesnya kita dah settle, iaitu caranya beriman dengan 13 ciri yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Masuk terah yang kedua yang diberi perhatian oleh para ulama kita ialah beriman ataupun proses cara beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi ni cara dia melalui pengetahuan ataupun ilmu yang ada pada ilmu ataupun ciri. Maksud ilmu ni ciri. Beriman dengan ciri yang ada pada Nabi. Ada berapa ciri? Ada 9. 9 ciri yang kita akan bahas di dalam teras yang ketiga. Cuma dalam kitab kita ni dia mulakan yang kedua itu malaikah dulu. Dia ikut susunan yang Nabi sebut. Setengah kitab lain dia terus dengan teras yang kedua, ciri kenabian. Tapi kitab kita ini dia mula dengan yang kedua, teras yang keduanya
cara ataupun proses kita beriman kepada malaikah. Dia ada 6 ni tuan-tuan yang didetailkan oleh para ulama. 2, 4 lagi tu dia mudah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, dan yang keempatnya beriman kepada qada dan qadar. 4 rukun ini ataupun 4 teras ini dia lebih mudah. Sebab itulah para ulama dia tidak detailkan seperti mana mereka detailkan 2 teras utama. 2 teras ini memang kita detail dan kita perlu kepada kepahaman yang jelas, barulah kita betul-betul faham cara beriman kepada Allah melalui 13 ciri yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham, barulah kita boleh i'tiqad. 13 ini proses dia ada 4 langkah yang kita pernah sebut di awal dulu. Di awal kuliah dulu kita pernah sebut cara, proses, langkah beriman kepada Allah ini mesti melalui 4 langkah. Langkah yang keempat adalah akidah. Dia panggil i'tiqad, pegangan. Langkah pertama, fatlubal ilma hatta ta'lam. Berusaha mencari ilmu tentang ketuhanan. Macam kita ni, duduk langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat itu barulah kita pegang. Langkah kedua apa dia? Langkah kedua kita, dia panggil apa? Tafahum. Langkah ketiga. Langkah kedua ini menggunakan akal. Kita mencari ilmu, tuan-tuan. Kita mencari ilmu, langkah pertama berusaha mencari ilmu tentang ketuhanan. Spesifiknya apa dia? Spesifiknya kita berusaha mencari 13 ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Langkah kedua, 13 itu kita nak kena guna akal kita. Ini dia panggil peranan akal untuk memahami ciri yang ada pada Tuhan. Mesti kita guna akal kita. Ini peranan akal, fungsi akal. Kenapa? Kerana nak faham ataupun nak kenal Allah Ta'ala melalui perantaraan akal. Sebab itu kita belajar formula hukum akal ada 3. Apabila kita faham tuan-tuan, maka akal kita yang decide, yang tentukan. Akal kita yang tentukan apa kamu nak hukum dengan sifat perkataan yang ada pada Allah Ta'ala. Maka akal akan buat keputusan, akal akan hukumkan, mesti sungguh ada di zat Allah Ta'ala satu sifat yang bernama perkata. Dengan sifat inilah Allah mempunyai keupayaan, kemampuan untuk berkata-kata. Berkata-kata apa dia? Berkata-kata perkara yang termasuk dalam bidan tugas dia. Kita dah bahas ada 3 bidan tugas perkata ataupun 3 takluk yang kita bahas sebelum daripada ini. Maka kita nak keluarkan keputusan mesti sungguh ataupun wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Statement itu tuan-tuan termasuk dalam hukum akal. Apa makna hukum akal? Akal menentukan, mengeluarkan status yang berbunyi wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat perkata. Kenapa akal kita boleh decide? Ini peranan langkah kedua. Kenapa? Kerana kita ada ilmu. Yang kedua kita faham. Yang kedua kita guna, bukan faham lagi. Yang kedua kita guna peranan akal. Dia panggil bahasa kita, dia panggil analisis dengan akal. Dia merenung dengan akal. Sehingga ketiga tuan-tuan, rizak yang ketiga ni apa dia? Yang ketiga dia panggil tafahum. Proses yang ketiga setelah dia guna peranan akal, dia renung 13 ciri, setiap satu demi satu ciri itu dia renung, dia fikir, sehingga rizak dia apa dia? Tafahum, dia faham. Dia nampak ke tidak yang kata perkata tu apa dia? Dia tak nampak. Maka tafahum tak lepas. Maksudnya dia baru duduk langkah pertama, kedua. Langkah ketiga kena faham apa yang dia belajar. Langkah pertama berusaha mencari 13 ciri. Contoh sekarang kita tuan-tuan, kita sedang berusaha untuk memahami sifat perkataan ada pada Allah Ta'ala. Kita berusaha cari ilmu tentang sifat perkata. Ya, dah settle. Yang kedua pula, dah ada ilmu, kita cuba renung, faham ke tidak makna sifat perkata. Bukan faham berkata-kata, tapi sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Yang kita sebut bulan lepas, termasuk kalam ismi, bukan kalam lafzi.
Apabila kita kata sifat perkata itu, yang kita nak faham tuan-tuan, bukan perkataan. Yang kita nak faham apa dia? Yang kita nak faham adalah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sifat apa dia? Keupayaan, kemampuan Allah Ta'ala untuk berkata-kata. Kita faham sifat itu ada di zat Allah Ta'ala. Maka apabila kita faham tuan-tuan, proses last sekali, tafahum, kita dah nampak sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Dengan sifat perkata ini dia boleh berkata-kata. Kenapa dia boleh berkata-kata? Kerana keupayaan, kemampuan, dengan sebab sifat perkata yang ada di zat dia. Dia ada kemampuan untuk berkata-kata. Baik. Akhir sekali, menentukan dia ini sempurna iman ataupun tidak, proses yang terakhir, yang keempat. Apa dia? I'tiqad. Apa dia i'tiqad? Pegangan hati dia. Dia pegang apa yang dia percaya. Bukanlah bermakna tuan-tuan percaya, tuan-tuan faham, silap. Bukan pegang apa percaya, pegang apa yang tuan-tuan faham. Bukan bermakna kita faham, kita tahu, auto kita akan percaya. Tidak. Berapa ramai orang Arab jahiliah, dia kenal, dia faham Nabi, tapi dia tidak beriman kepada ciri yang ada pada Nabi. Maksud apa? Maksud dia tak percaya, dia tidak berpegang dalam hati dia bahawa Nabi ini mempunyai 9 ciri yang ada pada Nabi. Dan Allah Ta'ala ini mempunyai ciri asas dia, 13 ciri basic yang ada pada Allah Ta'ala. Mereka tahu ataupun tidak? Ada mereka yang tahu, tetapi mereka tidak berpegang. Maksud apa berpegang? Mereka tidak percaya dan hati mereka. Mereka kenal ataupun tidak Nabi, mereka faham ataupun tidak. Ya, mereka kenal Nabi lebih kenal daripada anak mereka. Ini declare yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Orang-orang jahiliah ini, orang-orang Yahudi ini, mereka mengenal Nabi ini lebih daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Betapa rapatnya mereka dengan Nabi. Tetapi mereka tidak berpegang dan hati mereka tentang ciri yang ada pada Nabi. Bermakna tuan-tuan faham, kenal, tahu, tidak semestinya dia pegang apa yang dia faham. Last sekali itu menentukan akidah. Itu panggil akidah ini, dia percaya, dia pegang, dia mengaku dan hati dia apa yang dia faham. Tapi kalau tak faham, auto, memang tidak ada akidah. Dia mesti ada proses dia. Sebab tu kena melalui langkah ataupun dipanggil proses faham dulu. Kena berusaha, nampak faham ni dipanggil nampak dengan hati kita. Setiap sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Nampak yang mana? Nampak yang asas sahaja. Bukan nampak yang detail yang kita duduk bincang. Takluk itu fardu kifayah dah. Itu dah orang panggil info tambahan. Yang asas sahaja kita tahu. Ada pun bidang tugas tu kita tak berapa nak faham. Dah selesai tanggungjawab kita untuk kenal Allah Ta'ala secara asas. Tapi secara detailnya, itu perlu kepada kita cari. Baik, settle tuan-tuan. Tajuk baru, soalun. Jadi kita dah janji masuk tajuk baru ni. Memang kita express dah habis dah tajuk yang agak tough. Maka di tajuk mudah ini kita jimatkan masa kita akan express. Dia tidak perlu kepada huraian. Tuan-tuan dah biasa dengan sirah, biasa dengan hadis, biasa dengan tafsir Quran. Inilah ilmu-ilmu yang kita dah tahu. Tentang malaikah tahu, kitab tahu. Cuma satu lagi tempat yang kita akan slow balik, detail balik, iaitu 9 ciri yang ada pada Nabi. Dan kita ni tuan-tuan, kita fokus 2 teras sahaja. Di sistem kepercayaan kita kepada Tuhan, dia ada 6 teras, 6 rukun. Maka 2 kita fokus, 4 lagi itu kita panggil santai-santai sahaja kerana dia mudah. Tetapi ingat, bukan 6 itu bukan 2 sahaja yang kita perlu jelas. Dia ke 6 kerana rukun imam mesti komplit 6. Jangan kata 2 sahaja. Qada qadar itu tak percaya pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Tak boleh, kena faham apa qada, apa qadar. Dan ada kaitan dengan takluk yang kita akan bincang. Qada dan qadar itu apabila kita faham ciri yang ada pada Allah, mudah untuk kita faham qada dan qadar, kerana qada dan qadar itu dia takluk qudrah dan takluk kepada iradah Allah Ta'ala. Macam mana percaya dengan malaikah? Tuan guru kita ni dia buat bentuk soalan, kemudian dia tolong jawab. Bagaimana beriman kepada malaikah? Itu makna percaya. Percaya tu beriman. Ataupun beriman tu dipanggil percayalah. Beriman dia ada 3 makna. Percaya
mengaku, sama pengakuan, kepercayaan, percaya kepada benda, mesti ada benda, itu dipanggil iman. Iman ini apa dia? Kepercayaan kepada benda. Benda itu kena kepada ciri ketuhanan dan ciri kenabian yang berada dalam kandungan asyhadu an la ilaha illallah. 50 dia punya ciri yang ada di dalam dua kandungan itu ataupun dua kalimah syahadah ini. Ataupun boleh kita guna juga makna beriman ini, dia panggil pengakuan. Benda yang kita mengaku. Dan yang ketiga ada tiga. Tiga apa dia? Pegangan. Sama. Iman ini dia sama dengan akidah. Cuma beza pada istilah saja. Akidah ni benda yang dipegang. Iman benda yang kita percaya. Ataupun benda yang kita mengaku. Ketiga-tiga itu boleh kita guna. Biasanya kita biasa gunanya kepercayaan, pengakuan, pegangan. Tapi kita tak nampak bahawa pegangan itu, dalam pegangan itu mesti ada benda yang kita pegang. Dalam kepercayaan itu mesti ada benda yang kita percaya. Ada berapa benda yang kita percaya untuk menyelesaikan tanggungjawab kita dengan Allah, untuk settle urusan kita dengan Allah Ta'ala. Ini job yang paling besar, tuan-tuan. Tugas hamba yang paling besar, tidak ada tugas lain, tuan. Tugas lain kecil. Hatta dengan salat pun lebih rendah daripada tanggungjawab kita kena Allah. Sebab itulah pahala yang paling besar yang Allah anugerah kepada hamba dia ialah pahala mengenal dia. Maksud dia, ilmu akidah kita cari untuk kenal diri Allah Ta'ala, kenal sifat yang ada pada Allah Ta'ala, ini pahala yang paling besar walaupun nak compare dengan solat. Dia solat ni paling besar sekali. Tapi kalau nak compare dengan akidah, tak boleh. Akidah lagi besar. Kita pernah sebut, dia panggil apa dia? Dia panggil akidah ini amalan batin yang paling besar. Kan amalan batin banyak. Amalan batin ni banyak, tuan-tuan. Sabar, amalan batin. Qanaah, amalan batin. Tu. Sabar ini besar pahala dia. Tetapi nak banding dengan amalan batin, ilmu akidah, besar ilmu akidah lagi. Dia amalan zahir, solat. Amalan zahir sangat banyak. Tapi solat berada pada ranking pertama. Maka kita nak bandingkan amalan batin yang paling besar ilmu akidah dengan amalan zahir yang paling besar solat. Kata para ulama tidak boleh dibandingkan. Kenapa? Kerana besarnya amalan batin berkaitan dengan kenal Allah Ta'ala. Ni tugas kita kenal Allah Ta'ala. Memang ini arahan daripada Allah. Sebab itulah apabila kita belajar ilmu akidah, tuan-tuan, kita jangan rasa kecil, jangan rasa biasa saja. Jangan, kerana dia luar biasa. Tidak ada ilmu yang boleh menandingi ilmu akidah besar. Maka apabila kita berada dalam majlis ilmu, memang kita sedang mengerjakan ibadat. Setengah orang dia tak perasan. Dia tak perasan, mula saja dia duduk, dia niat, sampailah isyak, tuan-tuan, dia sedang direkodkan pahala oleh Allah Ta'ala. Seolah-olah dia sedang rukuk, dia sedang i'tidal, dia sedang sujud, seolah-olah dia sedang melakukan ibadat, seolah-olah sahaja. Tetapi kita melakukan ibadat berada dalam majlis ilmu ni, orang macam mana, tuan-tuan? Maksud dia ibadat yang macam mana? Dia panggil ibadat mendengar. Dengar semata-mata. Anggota lain tak perlu bergerak. Kalau solat kena bergerak. Ada pun ibadat mendengar majlis ataupun mendengar ilmu ini hanyalah telinga. Hak lain tu dia panggil pahala bonus saja. Tuan-tuan menulis dapat pahala bonus. Tapi dengar setiap patah walaupun tak faham isu kedua. Kadang-kadang orang tak faham ni, tuan-tuan. Dia kata, aku kalau pergi ngaji akidah bukan faham tu, aku tak nak pergi tu. Dia kira nak faham tu isu kedua. Isu pertama tu nak pahala. Pahala apa? Pahala menuntut ataupun mencari ataupun belajar ilmu akidah. Yang kedua tu faham itu bonus yang Allah beri kepada siapa yang Allah nak beri. Sebab tu kadang-kadang orang mengaji sampai 5 tahun dia tak faham. Adakah lepas tanggungjawab dia? Ya, lepas tanggungjawab dia. Walaupun dia tak faham. Walaupun dia tak faham tapi lepas tanggungjawab dia. Dengan Allah Ta'ala settle. Kerana dia dah ikut arahan dan perintah daripada Allah Ta'ala supaya belajar. Memanglah orang panggil fatlubal ilma hatta ta'lam. Belajar sehingga kamu reti. Tu ingat, sehingga kamu reti.
Tapi walaupun tak reti pun tetap kita lepas tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabnya iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini cara beriman kepada malaikah. Iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan i'tiqad. Tu dia lain. Sebab tu dia bodam. Percaya dan i'tiqad. Percaya ni sebenarnya di sini ni kalau kita belajar secara harfiah, dan dia panggil atau tafsil. Maksud apa? Dia nak tafsir kata percaya. I'tiqad pegangan. Percaya tu wajib atas tiap-tiap mukallaf tahu dan percaya. Ibarat lain. Tapi di sini ni dia nak tafsir percaya tu apa dia? I'tiqad. Ada setengah ibarat kita bertemu tahu dan percaya. Itu dua benda berbeza. Kena tahu, kemudian kita percaya apa yang kita tahu. Yang ni dua benda sama. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalaulah dia cukup syarat mukallaf 5, akhir balik semua cukup syarat 5, maka dia wajib. Wajib apa dia? Percaya dalam hati dia dan i'tiqad dan pegang dalam hati dia. Pegang tu dalam cara macam mana? Yang jazam, yang tetap tidak berganjak, tu makna jazam. Pegangan yang putus, yang tetap tidak berganjak. Apa yang dia kena pegang? Bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak malaikah. Ini benda yang dia nak kena pegang. Pertama, poin yang pertama tuan-tuan, ini benda yang dia nak kena tahu dan hati dia tentang malaikah. Pertamanya apa dia? Ada bagi Allah Ta'ala ini beberapa banyak malaikah. Yakni banyak malaikah tidak mampu. Kerana angka dia khilaf. Banyak sangat. Dia punya malaikah. Mereka itu. Baik. Di bawah ni dia akan cerita. Kita pegang secara umum dulu. Poin yang pertama ini malaikat yang Allah jadikan sangat banyak. Khilaf tidak tahu angka yang berapa. Cuma yang wajib kita tahu hanyalah 10 malaikah yang merupakan ketua sahaja. Ketua malaikah sahaja yang wajib kita ambil tahu. Mereka itu, ini dia nak cerita ciri malaikah, kejadian malaikah yang kita kena tahu. Mereka itu, yakni malaikah ini dijadikan oleh Allah Ta'ala jisim. Mereka itu jisim yang latif, yang dijadikan dia daripada nur. Yang dijadikan dia akan jisim latif itu daripada nur, yakni daripada cahaya. Jadi malaikat ini Allah Ta'ala jadi daripada cahaya. Itu mudah yang kita dah tahu daripada sekolah rendah lagi. Cuma cahaya itu termasuk jisim yang latif. Jisim yang latif. Adapun kita jisim juga dia panggil jisim. Tapi kita ini kathif, kita ini kasar. Dia panggil alam syahadah. Kita ni alam syahadah, alam yang kathif, alam yang kasar. Tapi jisim juga. Jirim dan jisim kita. Tetapi malaikah ini dan jin ini, dia dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada jisim yang latif, yang lembut, yang lebih halus kejadian daripada kejadian kita. Dia panggil dia ini alam yang halus daripada alam kita. Sebab itu, kenapa alam kasar tidak boleh nampak? Allah tak beri izin untuk kita nampak alam yang halus daripada kita. Kerana kejadian mereka tak sama. Mereka lebih halus daripada kita, maka kita tak nampak alam yang lebih halus. Tetapi orang ataupun alam yang lebih halus, dia boleh nampak alam yang kasar. Jin dia boleh nampak kita. Malaikah dia boleh nampak jin dan dia boleh nampak kita. Malaikah dia nampak 3 level. Dia nampak channel jin, alam jin dia nampak. Dia nampak channel kita, alam kita dia nampak. Tu malaikah. Dan malaikah kita pernah sebut beberapa alam dulu, 5 alam utama tu. Di kalangan malaikah pula tuan-tuan, dia ada satu alam yang besar, yang tidak ada orang lain boleh nampak dia, iaitu Jibril alaihi salam. Jibril ini dia special dia punya kejadian dia.
Dia alam yang tersendiri. Dia ada kelas yang tersendiri. Apa kelas dia? Dia alam azamat. Alam yang lebih halus daripada halus. Alam lain halus dah. Alam malaikah ni tuan-tuan halus. Jin tak nampak. Jangan tanya kita. Kita ni nak tengok jin pun tak boleh. Jangan kata nak tengok malaikah. Jin pun kita tak nampak. Kalau tuan-tuan bersemban pun boleh bersemban saja dengan jin. Nampak tak? Kalau nampak bukan dia. Dia tunjulkan. Dia hanya tumpan jasad orang lain. Itu bukan diri dia. Itu dia hanya jelma. Untuk kita tengok, bukan tengok diri dia, tapi kita tengok diri orang lain. Dia menumpan diri siapa-siapa. Untuk apa? Untuk dia tukar alam. Kerana syarat untuk dia transfer alam dia ke alam lain, mesti tasyakkul. Ini dia punya syarat untuk berpindah alam. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh nak berpindah kepada alam kecil. Tak boleh. Malaikah ni, jin ni dia boleh berpindah ke alam kita dengan syarat dia mesti tasyakkul. Apa makna tasyakkul? Dia mesti menumpan alam yang kasar. Dia mesti menumpan zat siapa-siapa. Dia pinjamlah watak siapa-siapa, kita boleh nampak dia. Kita nampak tu tak kena dia. Kita kata ni dia jin yang bernama Ahmad, yang berada di presiden sebelah. Sama je dengan kita dia pun. Dia presiden sebelah juga, kita presiden sebelah. Dia surau ada, kita pun surau ada. Dia ada surau dia. Kita surau Abdul Rahman bin Auf, dia pun Allahu Alam nama surau dia. Dia ada tu imam dia, kita ada tu imam kita. Dia ada qadi dia, kita ada qadi kita. Qadi spam kita. Dia ada qadi dia. Dia sama je konsep kehidupan, sama dengan kita. Nama pun sama. Tak beza nama pun, sama dengan kita. Ada nama Ahmad, ada nama Ghazali, ada nama Ali, sama dengan kita. Cuma kalau dia nak pindah alam kita, mesti dia menjelma diri dia, dia tumpan siapa-siapa, watak mana-mana dia ambil. Itu tak kisah. Bukan dia yang sebenar. Diri dia sebenar tak mampu untuk kita melihat. Kerana dia alam berbeza. Alam dia lebih kecil. Dan alam malaikah ini latif, jisim yang latifah malaikah. Dia lebih kecil, lebih halus daripada alam jin. Halus lagi daripada alam jin. Itu malaikah. Mereka itu, malaikah itu jisim latif yang dijadi dia akan jisim latif itu daripada cahaya. Dan yang ketiga, ini yang kedua, proses kejadian dia. Pertama, kejadian dia daripada nur. Yang kedua, ciri dia. Mereka itu hamba Allah Ta'ala yang hamba Allah Ta'ala yang Allah peliharakan mereka itu, yang Allah jaga mereka itu. Hamba Allah Ta'ala, malaikat ni hamba macam kita juga. Cuma beza dia, Allah Ta'ala jaga daripada melakukan kesalahan. Daripada apa? Jaga daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegah. Allah Ta'ala jaga dia daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tu malaikat ni dia sentiasa taat. Dia gerah dia sama je. Dia tidak ada menurun menaik. Prestasi amalan malaikah dia berbeza dengan kita. Kita ni sekejap menegak, menurun, menaik, maintain. Itu graf amalan kita. Tetapi malaikah dia sama. Dia tidak akan menjunan naik. Dan dia tidak akan menjunan turun. Dia hanya sama saja sampai kiamat. Ini dia tidak ada nafsu dia. Dia tidak ada. Allah Ta'ala tak berikan dia nafsu. Lepas tu dia tidak ada lelaki dan tidak ada perempuan, dan Allah tak beri nafsu. Dia tak makan, tak minum macam kita. Tak ada nafsu. Dia tak ada lelaki. Tak ada nafsu nak kahwin, tak ada. Malaikat. Lagi suci mereka itu daripada sifat-sifat manusia. Suci ni maksudnya dia tidak ada sifat-sifat yang ada pada manusia. Tidak ada. Manusia yang dia ada sifat ni, sebab manusia ni dijadikan oleh Allah Ta'ala 3 elemen. Ini kadang-kadang kita nampak 2 je. Ini kena belajar ilmu tasawuf baru nampak 3 elemen. 3 serangkai ilmu ni sangat-sangat penting. Untuk apa tuan-tuan? Untuk nampak proses kejadian kita. Pertamanya, Allah Ta'ala cipta kita elemen pertama roh. Dia buat roh dulu. Yang kedua,
jasad, fizikal. Yang ketiga yang kita kurang perasaannya ialah nafsu. Dia masukkan sekali, dia install nafsu ketika mana Allah Ta'ala masukkan ruh. Dia masukkan ruh dalam jasad kita dan dia masukkan nafsu dalam jasad kita. Nafsu inilah dua benda ini, ruh, nafsu, dua benda inilah yang memainkan peranan sama ada kita ini baik ataupun buruk. Dan Allah beri dua lagi benda, satu jahat, satu baik. Apa dia? Allah masukkan musuh satu lagi tambahan ke dalam diri kita, iaitu syaitan. Syaitan dia boleh masuk sampai dalam diri. Dan ada lagi Allah beri pertimbangan untuk penilaian kita. Apa dia? Akal Allah beri. Akal ini kita panggil ilmu. Akal, ilmu, hati. Itu dia ada khilaf, tapi secara umumnya kita tak perlu bincang khilaf. Secara umumnya tiga benda ini sama. Ada pendapat ulama kata tak sama, tapi kita ambil yang mudahnya adalah sama. Ilmu kita ini tuan-tuan, akal, hati, minda, dia akan menyelamatkan kita, memandu kita. Ilmu kita inilah yang akan memandu kita, walaupun dirasan oleh dua unsur utama jahat. Pertama, dalaman kita dirasan oleh syaitan supaya kita meninggalkan benda yang baik. Yang kedua, kita dirasan oleh syaitan. Injek daripada syaitan. Syaitan merasan kita supaya tinggalkan benda baik dan lakukan benda jahat. Dan dalam masa yang sama, nafsu kita. Nafsu kita ni Allah Ta'ala buat apa dia tuan-tuan? Karakter nafsu kita tu dia panggil sifat manusia. Sifat manusia ni, karakter manusia, perangai manusia, semula jadinya Allah install mazmumah 10. 10 itu yang mazmumah. Riak ni tuan-tuan Allah install daripada awal. Riak kita bukan sekarang baru kita ada riak. Dah awal lagi kita ada riak. Takabur kita, bangga diri kita yang rasa hebat berbanding orang lain, bila ada? Masa kita kecil lagi. Maksudnya Allah install daripada awal. Dia install ruh, kemudian dia masukkan nafsu. Nafsu apa dia? Ada 10 ciri dan watak yang jahat yang semula jadi, yang perlu kita benteras apabila sampai umur balik. Kita perlu tukarkan. Amarah barang ini, sikap panas barang, perlu kita tukar dengan apa dia? Dengan sabar. Dengan sabar. Bukan maknanya orang ni dalam diri dia ni tidak ada siapa pun tidak ada sifat panah barang. Tak. Memang dia panah barang semula jadi. Cuma nampak dengan tak nampak saja. Bukan kata orang ni dia tak ada panah barang, bagus dia. Ada, dia boleh kontrol saja. Dia handle. Dia boleh urus diri dia, kontrol. Tidak ada orang yang tidak panas barang. Semuanya panas barang dia. Kalau kata ada, dia kata barang saya tak panas, itu something wrong lah. Memang tak ada nafsu lah tu. Bukan barang lain. Yang tuan-tuan jangan ingat barang lain. Maka tiada mereka itu makan atau minum. Oleh kerana dia tidak ada nafsu, maka dia tidak ada keinginan yang sama dengan keinginan yang ada pada manusia. Makan atau minum dan tiada lena. Kita karakter kita mesti kena lena. Dan lena yang paling tenang sekali ialah, tuan-tuan agak-agak di mana? Dalam kuliah, di tempat yang paling sedap. Tidur. Agak-agak kenapa tu? Agak-agak. Ujian tu, itu yang kedua lah. Yang asas sekali. Sebab tempat yang paling tenang, yang tuan-tuan mudah yang tuan-tuan nak trace. Contohlah, kita boleh trace, walaupun kita alam berbeza tuan-tuan. Alam berbeza dengan dua alam, alam malaikat, alam jin. Dua alam ini, kalau tuan-tuan ada ilmu basic, kita boleh trace tempat jin ada. Kita tak nampak dia, tapi kita boleh trace. Kalau tempat jin tu ada, kita boleh tahu. Dia tak nampak pun, dia tak tunjuk. Kalau tunjuk tu hebat lah. Macam 2-3 minggu lepas ni, Cik Ilan. Ada kawan tu pergi rumah saya ziarah. Parking tepi rumah, kalau tuan-tuan biasa sampai rumah saya berjiran dengan rumah yang antik. Jiran saya sebelah tu dia antik sikit. Maksud antik ni, dah berpuluh tahun dah rumah tak didiami.
Jiran tu dia duduk di Sarawak katanya, tak dapat cari, orang nak beli tapi dia tak nak jual. Katanya dapat info ada tuan duduk di Sarawak, orang kaya tapi dia tak nak jual rumah tu. Dia tinggal terbengkalai, rumah terbengkalai, tak roboh rumah tu tuan-tuan. Nampak memang cantik lah rumah usan. Lepas tu naik pula rumput tinggi. Siapa yang yang potong rumput lalan semua tu? Majlis Pembandaran. Memang dia tak datang pun. Jadi kawan saya ni parking depan rumah tu. Jadi keluar kereta, dia kata, saya pun mulut tak berhenti nak jaga. Saya kata, jiran ustaz ni macam mana lah dia kata tak jaga rumah. Macam mana dia boleh masuk, dia kata, dengan lalan tinggi. Dia boleh masuk macam mana dia? Mana pintu dia? Orang dua ni bersembang. Sebab dia nampak dalam bilik, cerah jelas lampu dalam bilik. Dia nampak, tapi tak nampak tuan. Dia kata jangan intailah lampu dia buka. Dia kata nanti nampak orang tak pakai baju ke. Di dua orang ni cakap lah. Cuma dia nampak lah lampu cerah dalam bilik. Dia ada bilik satu lagi ruang tamu. Memang pintu, kalau tuan-tuan tengok sehari, pintu pun tak ada lah. Tak ada pintu, rumah lama. Berpuluh tahun dah rumah tu. Tapi hebatnya dia ni nampak. Dia parking kereta, dia pergi malam. Lepas isyak dia pergi rumah saya ziarah. Nampak cerah. Namun dia dah masuk tu, dekat nak balik pun dia cerita kat saya, hantar dia balik sampai ke kereta. Dia kata, pelik rumah dapat jiran ustaz ni dah tidur awal ni. Baru tak pukul 11 tidur dah. Saya kata memang pun dia tak ada. Tidur apanya? Kami sampai tak dia ada, dia kata. Dia tak tahu. Saya pun cerita sebenar lah. Saya kata rumah ni lama dah, orang tak duduk. Berpuluh tahun dah. Baru dia terkejut. Takutlah dia. Dia kata sekali ni saya dah tahu mau ustaz dia tu. Kenapa? Memang saya nampak dua-dua tu sama. Dia pergi dua orang. Dua-dua tu nampak sama. Bukan seorang saja nampak tak. Dua-dua nampak. Bilik depan tu, ni Ustaz Roy dia nampak, dia pergi selalu. Memang bilik depan tu dia nampak lampu. Dia siap beritahu. Dia kata, saya tanya lampu warna apa? Dia kata lampu macam lampu tidur. Bukan warna putih. Lampu yang warna macam lampu tidur tu. Dia kata memang jelas. Nampak. Tu yang kami duduk sembah ni. Apa ni? Dia kata tak berapa rajin, sangat penyegan. Dia kata patutnya potonglah rumput. Dia kata. Cakap kat dia pasal kau duk kata kat dia je dia tunjuk tu. Duk mengumpat kat dia tak potong rumput. Jadi gini kesimpulan tuan-tuan. Memang tempat dia kita boleh terik. Kalau dia tak tunjuk pun kita boleh tahu dia ada. Dan yang kedua saya nak cerita poin yang saya nak cerita kat tuan-tuan, kita boleh teris tempat malaikat ada. Ni tempat malaikat ada, tuan-tuan boleh teris. Macam mana nak teris dia? Ini saya bagi basic saja. Saya pun tak reti juga. Nanti tuan-tuan kata ustaz boleh tak boleh teris. Kalau tuan-tuan mudah untuk teris tempat malaikat ni, dia malaikat ni tuan-tuan ulama sebut dia ada aura positif yang sangat power. Aura positif maksud charge positif. Malaikat ini tuan-tuan, sebab tu malaikat ni dia positif, charge positif. Dia bawa rahmat. Ada malaikat yang peranan dia menurunkan rahmat ke tempat kita. Tempat yang baik di rumah tuan-tuan, di surau, di mana saja tempat yang baik, tempat yang ada majlis zikirnya, tempat yang ada bacaan Qurannya, bacaan hadisnya, bacaan kitab para ulama, tempat itu Allah akan arahkan satu gerombolan tentera malaikat yang khusus, bukan umum. Ada malaikat yang khusus tuan-tuan, yang Allah arahkan daripada langit turun ke apa? Ke tempat yang ada di dalamnya majlis ilmu. Ada dua tugas. Satu malaikat yang akan berada di dalam, dan satu lagi malaikat, ini gerombolan yang kedua. Dia bukan sama. Ada dua tim yang kedua. Tim yang kedua dia akan jaga luar. Ini hebat ni, majlis ilmu di dunia ni tuan, sangat hebat. Kenapa? Kerana dikawal oleh dua kelompok malaikat yang diarahkan oleh Allah Ta'ala daripada dunia, daripada langit. Dia akan turun setiap majlis ilmu. Dua. Satu tim yang kedua dia jaga apa? Dia akan jaga luaran. Tuan-tuan baca dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dan ada satu kitab lagi, kitab dia panggil Kedudukan Ilmu dan Ulama. Apa yang dia cerita? Hadis yang Nabi cerita, satu tim bala ataupun tentera malaikat yang turun daripada langit. Apa kerja mereka? Kerja mereka mengawal tempat majlis ilmu. Bagaimana cara mereka mengawal? Allah perintahkan supaya mereka buka sayap mereka. Maknanya tuan-tuan,
majlis ilmu akan dipayungi oleh sayap-sayap malaikah yang Allah hantar daripada langit. Itu daripada atas. Mereka ni apabila tempat mereka ada tuan-tuan, apa yang kita boleh tulis? Kita akan rasa tenang walaupun kita letih, walaupun kita stres. Ketika tuan-tuan rasa stres, up sikit, depression, jangan gila lagi, depression. Gila dia tak boleh rasa tenang dah. Sebelum dia mental, depression dulu. Ni mental dia tak boleh buat apa dah. Jangan tanya dia tenang tak tenang, jangan. Dia dah orang dah mental nak tanya lagi. Depression boleh tanya lagi. Dia akan rasa cool walaupun sekejap. Kenapa? Kerana dia menyedup aura positif, dia menyedup cah-cah positif yang dibekalkan oleh malaikat. Ini tepat yang malaikat ada tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa tenang, tak rasa serabut, tak rasa stres. Rumah yang stres, tuan-tuan, problem. Laki bini asyik bergaduh saja, kena kriak suasana rumah itu bagi ada malaikat. Jangan jin ambil alih. Jin ambil alih problem. Jin ni tuan-tuan, kita akan cepat, sebab jin ni dia akan berperanan bukan luar tetapi dalam. Dia rasan kita rasa stres, kita rasa nak cepat marah, sebab dia akan, Allah Ta'ala ni benarkan kepada jin untuk berada di jantung hati kita. Dia akan injek rasan hati kita cepat panah baran, rasan hati kita cepat nak marah, cepat rasa stres. Ini peranan jin dan peranan syaitan. Adapun malaikat, dia membawa rahmat, dia membawa cahaya positif kepada kita, dia membawa aura ketenangan, keceriaan, kebahagiaan, keberkatan. Tu 5K. Baik, settle tuan-tuan. Mudah saja bab malaikat ni. Tuan-tuan dah biasa dengar dah ceramah. Dah habis masa dah, sikit lagi titik di bawah tu tuan-tuan. Kita akan bincang minggu depan. Pertamanya Jibril lah, kita berhenti kat situ. Dan tiada perempuan, tiada lena, dan tiada lena dan tiada diperanakkan. Malaikat tidak pernah tidur dan tidak diperanakkan dan tiada beranak, mana tidak ada orang yang melahirkan malaikat, dan tiada beranak, dia tidak melahirkan, dan tiada lelaki dan tiada perempuan, dan tiada mereka itu bersyahwah, yakni tiada keinginan pada berkahwin. Malaikat dia tidak berkahwin, walaupun dia boleh berupa orang perempuan cantik. Dia boleh berupa, malaikat ni dia berupa saja, dia bukan jasad dia juga. Jibril alaihissalam tuan-tuan, dia hanya tunjuk kepada Nabi 2 kali. Ini khilaf para ulama. Ada ulama menyatakan dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ulama menyatakan apa dia? Jibril alaihissalam ini, dia hanya jelmakan diri dia yang asal kepada Nabi kita 2 kali saja. Nabi gerum dan takut apabila tengok diri dia yang asal. Besarnya tak besar, memenuhi langit dunia. Sayap dia ini besar, Jibril antara makhluk yang paling besar. Ufuk kiri dan kanan memenuhi bumi. Apa langit dunia ini, besar tak besar dia. Nabi pernah tengok 2 kali saja. Selain daripada itu, Jibril menyerupai seorang sahabat Nabi yang tampan, saya lupa nama dia. Apabila dia nak ajar Nabi tasyahud akhir, bagaimana cara duduk, tasyahud awal cara duduknya macam mana, dia nak ajar praktikal Nabi. Nabi ni dia berguru direct dengan Jibril alaihissalam. Jangan kata Nabi tidak ada guru, jangan. Orang kita dia tak nak cari guru sebab dia nak ikut Nabi. Nabi bertemu direct dengan Allah Ta'ala, mana ada? Itu autar saja. Nabi ni yang dia temu direct itu ambil arahan, perintah solat saja. Praktikalnya, caranya, tata cara, tata kelola dia ajar oleh guru dia yang bernama Jibril alaihissalam, guru dia. Dia ada guru dia. Bacaan Quran pun dia belajar dengan Jibril. Dia khatam dengan Jibril sebelum dia mati tuan-tuan. Dia sempat khatam dengan Jibril alaihissalam. Nabi setiap tahun dia khatam dengan Jibril, baca Quran. Dan praktikal dalam solat pun, bagaimana cara angkat tangan, rukuk, i'tidal sehingga tasyahud akhir, dia ajar, Jibril ajar. Jibril ni kata para ulama, kalau dia nak ajar benda yang perbuatan, ajaran dan syariat dalam bentuk perbuatan yang mesti kita demo, mesti kena tunjuk, dia akan menyerupai seorang sahabat Nabi yang tampan. Dia tak berupa asal dia. Dia kena berupa manusia juga supaya boleh tunjuk kepada Nabi rukuknya macam mana.
yakni tiada keinginan pada berkahwin, maka nyatalah bohong dan sesak orang yang berkata Harut dan Marut. Harut dan Marut itu malaikah. Hanya ada satu kumpulan yang mendakwa bahawa Harut dan Marut itu malaikah. Yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini Harut dan Marut. Ada orang kata tuan-tuan, Harut dan Marut ini malaikah. Orang buat cerita, dia kata malaikat pun buat salah juga. Itu bahaya tu. Dia kata malaikat pun buat dosa juga. Kalau tanya dia malaikat yang mana, dia tak tahu Harut dengan Marut ni. Maksud dia sebenarnya inilah kisah Harut dan Marut. Harut dan Marut ini yang ada kumpulan mengatakan bahawa dia ini malaikah. Apa cerita Harut dan Marut? Tengok. Nyatalah bohong orang yang sesat dan sesat orang yang berkata Harut dan Marut itu malaikah yang turun ke bumi mengajar ilmu sihir. Dan mereka ini berzina dengan perempuan yang cantik. Ini malaikat pun berzina juga. Kemudian Harut dan Marut ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tak suci juga. Kalau kita pun melakukan kesalahan tu biasalah. Manusia ni kan dia tak maksum. Nabi saja maksum, malaikat pun buat salah juga. Ini dakwaan dia. Tiket untuk dia buat salah, dia letak atas malaikat. Ini tak betul sebenarnya. Ini ajaran yang sesat, lagi menyesatkan. Harut dan Marut sebenarnya bukan malaikah. Tetapi dia ini ada di bawah orang yang soleh. Maka dia azab akan kedua-duanya. Ada Harut dan Marut ini dia ajar ilmu sihir. Kemudian dia berzina dengan perempuan-perempuan yang cantik. Ada kumpulan kata Harut Marut ini malaikat. Malaikat boleh berzina. Malaikat ajar ilmu sihir itu boleh tahan lagi lah. Tapi itu pun tak betul dah. Malaikat kerana Allah jaga dia tidak akan melakukan perkara haram. Malaikat. Maka apabila dia buat salah, maka dia diazab akan keduanya hingga hari kiamat. Maka inilah yang dicerita oleh Yahudi. Ini kisah Yahudi tuan-tuan. Kita lebih masa tuan-tuan. Saya nak berhenti depan. Inilah yang dicerita oleh Yahudi. Dan yang sebenarnya bukan begitu. Ini merupakan kita panggil apa? Kita panggil Israiliyat. Yang perlu difilterkan dengan ilmu syariat. Ini sangat penting ilmu asas tuan-tuan. Untuk apa? Tuan-tuan baca Quran, baca sirah, baca apapun. Akan ada kisah-kisah tambahan ini. Yang kita panggil Israiliyat. Mesti ditapis dengan apa dia? Dengan ilmu asas dalam bidang akidah, dalam bidang syariat. Kalau tidak ada asas dalam akidah, maka kita akan terima semua ilmu-ilmu Israiliyat itu. Sebenarnya, dan kata setengah ulama, Harut dan Marut itu manusia. Maka dinamakan malaikah. Kenapa? Kerana salehnya dia. Dia ini bukan malaikah, tetapi dipanggil seperti malaikah dia ini. Kenapa? Kerana ciri yang ada pada Harut dan Marut itu pada awalnya dia orang yang baik, yang sangat baik, seperti malaikah. Bandingannya bagusnya dua orang ini seperti malaikah bagusnya pada awal. Tiba-tiba dia diuji oleh Allah Ta'ala sehingga dia melakukan kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Bermula malaikat itu amat banyak, tiada kita ketahui bilangan mereka itu, melainkan Allah jua yang mengetahuinya. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya, satu-satu itu 10 malaikat sahaja. Pertamanya Jibril alaihi salam, wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan, minggu perkaratan tuan-tuan, kita akan mula baca 10 malaikat ini dengan tugas-tugas yang telah disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.